dan ini adalah salah satu contoh di mana visi Rafizi ataupun visi Anwar dilaksanakan oleh Nik Nazmi untuk pastikan Malaysia ambil renewable dan juga peralihan tenaga ini sebagai satu cara untuk jadikan Malaysia sebagai pemimpin di rantau dalam satu lagi aktiviti ekonomi. Ya, saya pergi ke majlis pelancaran tersebut. Sebenarnya KJ ni adalah sebahagian daripada Energy Transition Conference yang dianjurkan oleh Tenaga Nasional Berhad. Dan saya nampak KJ dari segi butirannya still I kena jujur saya belum habis baca lagi the entire document dalam fasa kedua ini. Tapi saya mengikutilah 3 ucapan. Satu daripada Menteri favourite kita Nik Nazmi, kemudian Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan dilancarkan oleh PM. Nampak jelas bahawa untuk pentadbiran dan kerajaan ini peralihan tenaga adalah satu fokus yang utama, mungkin yang paling utama KJ. Cara yang mereka terangkan ketiga-tiga mereka jelaskan, terutamanya PM sendiri yang menyifatkan peralihan tenaga ni sebagai restructuring di ekonomi. Jadi dia bukan semata-mata satu plan hala tuju yang aktiviti ekonomi semata-mata, tetapi membawa cita-cita yang lebih mendalam. Dan beliau telah mengumumkan antara perkara yang diumumkan semalam adalah satu seed fund ataupun dana asas sebanyak 2 bilion ringgit untuk membantu projek-projek yang perlu dilaksanakan untuk peralihan tenaga ini. This seed fund 2 bilion ringgit ni adalah antara cara dan kaedah untuk membantu memastikan bahawa ada kemahuan dan kesediaan daripada pemain-pemain swasta untuk melaksanakan projek-projek yang diperlukan, which will be bursa untuk pasaran tenaga elektrik hijau ataupun renewables yang hendak dilaksanakan di Malaysia, supaya membantu Malaysia menjadi antara hub trading untuk tenaga boleh baharu ini. Dan ini adalah salah satu contoh di mana visi Rafizi ataupun visi Anwar dilaksanakan oleh Nik Nazmi untuk pastikan Malaysia ambil renewable dan juga peralihan tenaga ini sebagai satu cara untuk jadikan Malaysia sebagai pemimpin di rantau dalam satu lagi aktiviti ekonomi. Mungkin selama ini kita lihat kita memimpin dalam semiconductor, dalam E&E di Penang untuk this region. Now we want to be leaders in a new area, which is on energy transition, dan energy exchange ini sebahagian daripada cara untuk meletakkan Malaysia sebagai pemimpin dalam konteks itu, selain perkara-perkara lain lah. Contohnya kerjasama dengan negara-negara lain untuk pastikan ada ASEAN Grid yang akan melalui Malaysia. Kita pernah bincang KJ di mana Singapura antara peminta tenaga boleh baru yang mungkin paling hangat, dan dari segi geografi memang kalau dari Laos ke dari Cambodia ke akan melalui Malaysia kan. Jadi di situ ada peluang untuk kita jana ekonomi dari segi toll charge ke, willing charge ke, ataupun menjadikan kita sebagai hub trading macam saya sebut tadi yang boleh membawa kesan gandaan yang berlainan. Kejayaannya akan ditentukan sejauh mana kita boleh translate, komunikasikan visi ini ke bawah dan juga menterjemahkan peluang ekonomi besar ini ke bawah juga. If not, then I think dia akan kekal dalam minda elit sahaja. Dan itu yang menjadi tugasan saya fikir paling utama, kerana saya tak nampak isu lain yang dibawa sebegitu hebat selain daripada peralihan tenaga ini. Ada tak sesiapa pada pelancaran NETA fasa 2 ni yang menyebut ataupun menjawab beberapa soalan struktural yang menjadi kekangan kepada transisi yang berjaya? Pertama adalah berkenaan dengan masalah struktural yang ada kaitan dengan penjanaan elektrik pada waktu ini, yang kalau tak silap saya lebih daripada separuh masih lagi dijana menggunakan sumber yang tidak mesra alam sekitar, sebagai contoh arang batu. Dan masa kita bincang dengan Nik Nazmi hari itu pun, beliau belum lagi dapat jawab macam mana untuk decommission awal loji-loji arang batu ini. Sebab untuk makluman pendengar, loji-loji ini dia ada perjanjian yang dikenali sebagai Power Purchase Agreement
Dan perjanjian ni jangka masa dia agak panjang. Dan sekiranya kita nak tutup loji arang batu ni, dia mestilah dibayar pampasan sebagai contoh. Hari tu Nik Nazmi ada sebut mungkin ada formula untuk menawarkan kepada IPP, Independent Power Producer ni, satu perjanjian baru untuk mereka membina dan mengoperasikan loji yang dikuasai oleh TBB ataupun Renewable Energy. Tapi belum ada apa-apa kepastian lagi. So yang itu menjadi satu kekangan struktural untuk peralihan energi ataupun energy transition kita. Yang kedua adalah berkenaan dengan harga yang disubsidi ni. Selagi harga fossil fuel disubsidi, maka contoh harga petrol disubsidi dengan begitu banyak oleh kerajaan, maka insentif di bawah untuk mengubah dan untuk membeli kereta elektrik adalah tidaklah tinggi sangat. Jadi dia bukan hanya soal nak communicate ataupun komunikasi dengan rakyat biasa berkenaan dengan isu ni, tetapi ini ada kaitan langsung dengan sistem insentif. Memang insentif tak ada lah. So bagi saya ini dua perkara yang menjadi kekangan struktural kepada peralihan yang berjaya. Saya ambil kekangan yang kedua dulu dan saya faham apa yang KJ katakan, hanya dua ni hanya contoh, ada mungkin structural issues yang lain kan. Yang kedua tu saya berbesar hati mendengar apa yang disebut oleh beberapa ahli panel dalam forum yang saya moderate itu. Di mana saya utarakan soalan yang sama, bagaimana kita nak menginsentifkan rakyat untuk beralih kepada kenderaan elektrik misalnya, kalau masih lagi kos ekonomi dia untuk kekalkan ICE ataupun kereta biasa masih lagi bagus lah. Jadi it's not dia bukan mudah untuk insentifkan orang kalau harga petrol misalnya masih rendah. Dan beberapa ahli panel dengan terbuka, dan ini bukan ahli panel sesaja, salah satunya adalah Presiden ZEVA. ZEVA ni Zero Emissions Vehicle Association, yang menjadi antara industry voices lah yang banyak melobi ataupun memberikan pandangan kepada kerajaan, secara terbuka mengatakan bahawa kerajaan sudah mula perlu untuk berani melaksanakan apa yang kita cuba sampaikan, iaitu mengurangkan subsidi minyak. Jadi itu daripada kalangan industry player lah. Sama ada kerajaan berani, bila dia akan berani, adakah berfasa, saya rasa kita tak boleh jawab di sini, tetapi sekurang-kurangnya dah ada kesedaran ke arah itu. Kalau nak beralih kepada renewables ni, somebody has to pay for the reserve margin lah kan. They have to pay for that. Tak ada jawapan khusus, tapi saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Nik Nazmi dalam ucapan itu, sebab kadang-kadang dan KJ tahu sebagai bekas menteri, cara kita sampaikan sesuatu tu kadang-kadang memberi isyarat kan. Dan beliau mengatakan it is time to, the government will think of phasing out coal-fired power plants. Jadi dia tak bagi butiran, sebab saya fikir mungkin, yalah, to be fair, it's not easy to come up with details dan memberikan secara terbuka sebagai satu policy decision. Tetapi sudah, selain daripada di sofa keluar sekejap, dalam ucapan yang formal macam semalam pun, beliau memberikan komitmen lah, saya dengar macam komitmen bahawa akan ada formula yang dipikirkan. Tetapi betul apa yang KJ... Tapi tak ke Syahril setuju bahawa jika perkara macam itu, dua perkara yang saya sebutkan tadi tu tidak ditangani dengan jelas, dengan hala tuju dan juga sasaran masa yang, garis masa yang jelas, maka the whole thing may not be as successful as envisioned. Saya setuju, but at the risk of sounding like a PH Saitro, give them a bit of time. Okay. Kerana at least the targets are clear. Dia Rafizi, Anwar, kedua-duanya menekankan bahawa 2050 70% renewable electricity mix, install capacity mix. Tak, saya rasa soal 2050 tu tak ada masalah. Semua negara ada 2050 ni. Cuma nak sampai ke situ, itu soalannya. Yes. Dan nampak juga mereka faham bahawa untuk sampai ke situ something extra has to be done lah. So I think retiring coal-fired power plants, it seems, walaupun dia tak berani sebut secara spesifik, dan kita kena jelaskan pendengar mungkin kenapa mereka berwaspada, kerana ini ada kesan komersial lah.
kepada the IPP ataupun the PPA holders kan. Jadi they have to be very careful dan ada kesan legal dan sebagainya. Tapi nampak semua signal memberikan isyarat bahawa dia akan ke arah itu. To be fair to them. So that's one. Two ialah jelas dalam minda mereka kita kena electrify kehidupan kita, contohnya kenderaan, pada masa yang sama decarbonize our grid. Jadi mereka faham kedua-dua tu kena jalan seiring. Kalau hanya minta orang beli EV, no point kita beli EV tapi EV tu punca kuasanya di-charge dengan punca kuasa yang arang tak batu. bersih. Yes. So dia faham dan saya fikir Suruhanjaya Tenaga faham, TNB faham, industry players faham dan semua isyarat-isyarat dalam ucapan itu memberikan gambaran bahawa butiran akan sampai. Butiran akan sampai dan kita ada National Energy Commission yang akan bermula bermesyuarat pada bulan Oktober, chaired by PM himself. So I think there's and working committees under that yang diumumkan. I think we can be hopeful lah yang butiran-butiran yang KJ persoalkan ini ataupun tanya ini akan muncul dalam garis masa yang sesuai.